Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala pujinya kami memuji, kami memohon pertolongan dan kami meminta ampun kepadanya. Kami meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang telah mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkannya. Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan kami bersaksi bahawa Nabi Muhammad hamba dan junjungan dan Rasul Allah. Yang saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Alhamdulillah kita sambung pengajian kita lagi dari segi pengubatan Islam. Malam ni saya berhasrat untuk berkongsi tentang rawatan penyakit bisa. Rawatan penyakit bisa adalah sebahagian daripada sakit yang kita kena ubat. Sebelum itu saya juga ingin berkongsi tentang keperluan asas dalam pengubatan Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, yang bermaksud sesungguhnya bagi setiap penyakit itu ada ubat. Maka apabila ubat itu serasi dengan penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah. Riwayat Muslim dari hadis Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah. Maknanya sebagai insan kita perlu berusaha untuk merawat sekiranya kita ada sakit. Tetapi ada juga orang yang sakit dia tak mahu merawat. Boleh, dia ada pilihan, cuma dia tak boleh merintih dan tak boleh mengeluh. Kalau dia sakit, dia jangan menyusahkan orang lah, sebab dia tak nak merawat kan. Sebab itu tadi ada galakkan bila kita kena sakit, kita disuruh berubat lah. Ada lagi tambahan, pada suatu hari seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah sambil mengadu kedua matanya sakit. Lalu baginda berkata kepadanya, "Unzur fil mashaf." Lihatlah pada mashaf Al-Quran. Ini maknanya, kalau diteliti, ini kata-kata Nabi bahawa Al-Quran itu adalah penawar. Ya, ini jelas lah. Maknanya orang yang sakit, seorang lelaki datang menemui Nabi Rasulullah dan mengadu kedua matanya sakit. Lalu baginda berkata, lihatlah kepada mashaf Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran itu adalah sebahagian daripada kaedah untuk kita berubat. Tetapi Al-Quran yang fungsi sebenarnya adalah petunjuk pedoman hidup, supaya kita benar, kehidupan kita dipimpin kepada jalan yang benar. Dalam konsep sakit, kita kena kaji kejadian, hakikat kejadian manusia terdiri dari kepada tiga unsur, iaitu unsur jasad ataupun jasmani, dan unsur roh ataupun rohani, dan akal.
Di dalam konsep pengubatan Islam, maknanya ketiga-tiga unsur ini maknanya kita kena jaga daripada sakit. Kerana kesejahteraan roh memberi kesan kepada kesejahteraan fizikal ataupun kesejahteraan jasad. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam, baginda diuji sakit kerana kekuatan roh menyebabkan sakit yang dialami oleh Nabi Ayub seolah-olah tidak terasa. Hal ini maksudnya, kalaulah kita lah kan mendapat kemanisan ini, maknanya semua tu roh kita sihat, maknanya kita percaya ini adalah ujian Allah, dan kita tidak ada rasa keluh kesah. Yang ini maknanya hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh merasakan macam ni. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi daripada Usamah bin Suraid, ia berkata bahawa orang-orang Arab telah bertanya kepada Rasulullah sama ada mereka perlu berubat. Baginda Nabi menjawab, ya wahai hamba Allah, berubatlah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ia telah menetapkan baginya penawar, kecuali satu. Mereka bertanya, apakah satu itu? Baginda menyatakan Al-Haramu, iaitu tua. Yang ini hadis Hasan sahih, lafaz oleh Tirmizi. Maknanya semua penyakit ada ubat kecuali sakit tua. Sakit tua ni ternyata bahawa setiap penyakit itu ada ubat. Allah memberi penyakit, Allah juga menetapkan ubat ataupun penawarnya kecuali tua. Berdasarkan keterangan hadis ini juga dapat difahami bahawa tua adalah termasuk dalam kategori penyakit. Tidak kira sama ada tua itu benar-benar penyakit ataupun ia merupakan satu evolusi yang semestinya dilalui oleh semua manusia, yang biasanya disertai dengan pelbagai penyakit dan masalah yang tidak ada penawar ataupun ubat boleh membolehkan orang tua menjadi muda. Kerana setiap orang itu mempunyai had umur. Apabila tiba masa mati, ketentuan itu akan datang tanpa dapat dielakkan. Yang ini dalam surah Al-A'raf ayat 33. Jadi maut ataupun kematian adalah merupakan penghujung setiap kehidupan. Segala-galanya telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Juga daripada surah Al-An'am ayat 38. Jadi satu lagi kekuatan kita, kalau kita betul-betul meyakini Allah apabila ia hendak menghendaki kebaikan ataupun memberi kebaikan itu berlaku ke atas seorang hambanya, ia akan menyegerakan balasan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Seorang lelaki telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan harta bendanya telah habis, manakala badannya terasa sakit. Lalu baginda menjawab yang bermaksud, tidak baik seorang hamba yang tidak hilang hartanya dan tidak sakit badannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia mengasihi seseorang hamba, ia akan mengujinya, dan apabila ditimpa bala, maka Allah akan memberi kesabaran. Jadi maknanya sebagaimana yang dinyatakan dalam cerita kisah Nabi Ayub tadi, kerana kekuatan keyakinan dia betul kepada Allah semua, jadi sakit yang dialami oleh Nabi Ayub tadi seolah-olah tidak dirasai. Maknanya dia mempunyai kekuatan rohani yang hanya boleh diberikan kepada sakit melalui rawatan Islam. Rohani yang sihat boleh mengatasi jasmani yang sakit.
Sebagaimana Allah menguji Nabi Ayub walaupun jasmaninya sakit, namun tidak seperti dirasai kesakitan itu oleh baginda kerana kekuatan rohani yang ada dalam jiwanya. Ini maknanya contoh-contoh yang saya ambil bahawa penyakit itu memanglah akan datanglah kepada semua orang. Cuma masa tak tahulah, kita kalau sakit mungkin sembuh. Yang tu mungkin Allah nak uji kita kan, supaya ingat bahawa semua kitanya daripada Allah, dan semua kita kena yakin dan percaya bahawa semuanya itu adalah ujian untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tu dia punya asasnya kenapa sakit yang berlaku. Sakit berlaku, sebahagiannya ulama kata nak menghapuskan dosa ataupun nak mengangkat darjat, kerana dengan amalan yang kita buat mungkin tak cukup kan, tak cukup kita nak mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diuji dengan sakit. Jadi janganlah kita berputus asa. Maknanya kita sebagai orang beriman kena redha dan janganlah terlalu risau, kerana kesudahan kita memanglah mati kan. Sebab tu kalau boleh amalan kita setiap hari, kalau boleh kita baca Yasin. Sebelum kita baca Yasin, kita ingat Nabi pernah berkata, Iqra'u ala mautakum Yasin. Maknanya bacalah oleh kamu Yasin kepada orang yang hampir meninggal, yang nak mati. Yang nak mati kan, yang nak mati ni maknanya bukan orang yang sakit duduk atas katil, ataupun orang yang sakit duduk di hospital saja menunggu mati. Orang yang sihat semuanya menunggu mati, cuma kita tak tahu kan. Jadi kita setiap hari kalau boleh kita berniat, kita baca Yasin untuk diri kita sendiri pun bagus. Itu merupakan amalan yang baiklah. Kita baca macam hadis Nabi, kita sematkanlah hati, ya Allah, kalaulah mati ni baik kan, bagilah mati. Kalau mati kita panjang lagi, ada rezeki, kita minta panjang umur untuk kita sentiasa berbuat kebaikan. Dalam konsep apa pekerjaan pun, saya suka nak mengingati diri saya jugalah. Macam perawat ni kan, perawat sabar hari saya melihatlah dia punya keadaan perawat-perawat ni sekarang ni, macam pusat-pusat rawatan kan, agak sukar nak mendapatkan perawat yang bertugas, kerana mungkin masing-masing sibuk. Dan kalau dengan kerja, sekiranya kita mengingati hadis Nabi bahawa sekiranya seseorang yang bangun daripada tempat kerehatan untuk niat dia nak membantu saudaranya, apa saja dalam membantu hajat, mencapai hajat saudaranya ataupun menunaikan hajat saudaranya, dia bangun daripada tempat kerehatan kerana nak menolong, memenuhi hajat saudaranya, itu perbuatan itu kata Nabi adalah lebih baik daripada dia beriktikaf di masjid Nabi selama 2 bulan. Ada hadis Nabi yang kata-kata Arab pun ada. Saya bacalah, sebelum kena ada dalam buku ni. La an yamsi ahadukum ma'a akhihi fi qada'i hajatihi afdal min an ya'takifa fi masjidi hadza sahrain. Mafhumnya, seandainya salah seorang daripada kamu berjalan bersama saudaranya dengan tujuan untuk menunaikan hajat keperluan saudaranya, maka perbuatan itu adalah lebih afdal daripada beriktikaf di masjidku untuk tempoh 2 bulan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau menyatakan isnad hadis ini adalah sahih.
Jadi perbuatan iktikaf kata guru saya, di siang harinya dia berpuasa, dan di malam harinya dia berqiyamul sepanjang malam. Maknanya kalau kita bandingkanlah, saya bandingkan diri saya jelas. Maknanya kalau nak puasa satu hari tu memang perih kan, lepas tu nak qiyamul pula, masya-Allah. Jadi kalaulah kita ambil hadis ini, kita letakkan sebagai motivasi untuk kita buat bidang pekerjaan apa pun, terutamanya kalau yang bekerja, niatkan macam tu untuk menolong, bukan nak menyusahkan orang kan. Kalau kita di jabatan kerajaan, kita nak membantu, nak memudahkan orang. Jangan kita niat sekali-kali nak menyusahkan orang. Itu besar pahalanya tuan-tuan. Itu antara motivasi yang kita boleh ambil lah. Sebab kalau nak merawat orang ni, terutamanya di waktu malam kan, orang telefon ramai kita dapat. Saya sendiri pun kalau dah lebih pada pukul 12 malam dia telefon, kita kadang-kadang angkat juga kan, nombor yang tak kenal. Tapi sekarang ni saya yang tak kenal, saya tak angkat lah. Melebihi pukul 10 malam saya tak angkat dah. Tapi kesian jugalah lelaki kita kan. Tapi ialah kita pun penat juga. Tapi kadang-kadang kita pergi, kadang-kadang kita tak angkat. Itu maknanya motivasi diri kita lah, kalau boleh kita tunaikanlah hajat saudara-saudara kita. Sebabnya sakit, terutamanya sakit yang gangguan ni, dia memanglah susah nak dicerita kan. Ada yang mudah diubat, ada kadang-kadang memakan masa yang lama. Jadi untuk itu kita tanamkan motivasi lah, kalau boleh kita membantu sahabat-sahabat, terutamanya orang-orang saudara Islam dengan kita ya. Jadi malam ni saya bagi tumpuan khas doa untuk merawat sakit bisa. Sakit bisa ni bukanlah sakit yang spesifik. Kadang-kadang sakit ni dia tak ada sebab yang jelas kan. Tiba-tiba dia dalam badan kita rasa bisa, rasa tak boleh tahan kan, menyucuk lain macam. Terutamanya di sini yang biasa berlaku kepada contoh yang jelas. Yang bisa ni banyak berlaku bila ada seorang wanita bersalin, dia ada bisa batu meriam, ataupun ada istilah dia kata gila meriam lah, atau bisa batu meriam ni. Sebab apa? Sebab bila wanita itu melahirkan anak, dia punya tempat kandungan tu dia jadi kosong. Dan bila jadi kosong, dia akan diisi oleh angin ataupun darah ataupun cairan badan, menyebabkan dia rasa bisa. Tempat kosong yang sebelumnya diisi oleh kandungan yang berat, mungkin 3 ke 4 kilo bayi kan, tiba-tiba jadi kosong. Jadi benda tu akan diisi oleh angin atau darah, jadi menyebabkan tempat itu rasa keras, macam batu. Dan kalau rawatan tradisional, biasanya dia akan ubati ataupun rawati dengan bertungku menggunakan tungku batu ataupun besi yang seberatnya 3 ke 5 kilo. Maka dia akan alirkan besi panas tu di kawasan yang bisa. Ini teori yang mudah lah kalau kita lihat. Kalau dalam keadaan biasa, tak ada angin, tak ada apa kan, kalau kita lalukan benda panas, maknanya benda yang bisa tadi akan dia dilarikan ke tempat lain. Itu kaedah yang biasa orang kampung buat lah kalau lepas bersalin. Yang biasa juga batu tungku itu dilapik dengan daun pisang kelak raja ataupun daun mengkudu. Ini sebahagian daripada rawatan.
rawatan yang dibuat bila nak merawat orang sakit bisa, terutamanya orang yang baru bersalin. Jadi kalau ikutkan rawatan bisa ni, dia ada pantang dia, tak boleh makan pisang emas dan tak boleh makan pulut lemak yang bersantan dalam masa 40 hari. Ada juga orang yang langgar pantang, dia menyebabkan bengkak ataupun bisa tu akan tak senang hilang lah. Itu antara penyakit bisa. Ada juga bisa yang kedua disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Kan, macam tebuan ataupun penyengat ataupun ular atau kalajengking. Jadi dalam rawatan Islam sendiri, masa Nabi sendiri pun digigit oleh kalajengking kan, masa dia sembunyi daripada musuh, dia digigit oleh kalajengking. Tapi Nabi membacakan surah Al-Fatihah, sebab surah Al-Fatihah tu penawar bagi racun dan penawar bagi bisa juga. Jadi untuk mengubat bisa ada rangkaian doa khas. Selain daripada doa yang biasa, doa yang biasa ini memang kena hafal. Kalau kita sakit pada setiap bahagian badan, kita kena baca doa yang biasa ni. Doa ni pendek saja, kalau boleh hafal, alhamdulillah, kita boleh rawat diri sendiri. Kan? Apalagi tuan-tuan, kalau kita nak apa? Selain daripada rawatan yang kita bersandarkan kepada hadis dan Al-Quran, selain daripada rawatan obat biasa, kena pergilah hospital tu kan. Kalau kena sengat dekat ular, cepat pergi hospital. Itu cara yang terbaik, sebab kita ada rawatan moden yang insya-Allah ada scientific evidence yang boleh menyembuhkan. Tentang rawatan bisa ni, dia ada pantang dia. Doa ni saya akan bagi dia ada 7, bismillah 7 namanya untuk rawat bisa. Rawatan bisa yang dipatut ular, dia ataupun yang bisa binatang sengat ni, akibat binatang berbisa, dia kita kena, kalau kita nak pergi hospital dulu. Bukan kita baca bismillah 5, bismillah 7 ni, lepas tu baru bawa hospital. Dia pantang. Pantang, nanti saya cerita pantang dia lagi. Pantang dia sebab dia bila contoh rawatan ular ni, sebab doa ini diberi oleh guru, dia memang berhati-hati supaya mengingatkan pantang ini, pantang, bahawa kalau dah kena kesengatan bisa ular, kalau tanya pesakit tu dulu, dia nak pergi hospital, dah pergi hospital ke belum? Kalau belum, minta dia pergi hospital dulu sebelum dibacakan doa ini. Sebab ada berlaku 2 kes. Guru saya bercerita, ada seorang tu, anak dia bekerja di tamak ular di satu negeri. Mak dia kena gigit ular kobra. Jadi anak dia lambat sedikit baliklah. Mungkin petang dia kena pagi, mak dia petang baru sampai, pukul 2 ke atas. Jadi dalam tempoh tu, sebelum sampai tu, ada orang imam ke apa kan, orang kampung dia yang gunakan bismillah 7, dia dah bacakan doa tempat mak dia sakit tu. Mak dia dah boleh relax dah, tak ada apa dah. Cuma anak dia datang, sebab anak dia tak bekerja di tamak ular, dia tak ingat nak tanya. Mak dia pun tak cakap, dia dah berubat dengan bomo ke apa kan. Mak dia pun tak cakap, sebab anak dia tahulah bisa ular kobra ni bisa. Jadi kata dia sampai, dia terus bawa mak dia ke hospital. Jadi bawa hospital teruslah cucuk dengan suntiklah dengan obat hospital. Sebabnya kalau teorinya di hospital, kalau kena gigit ular, dia akan bagi bisa ular juga. Kan, dia berlawan. Jadi selepas disuntik tu, mak dia tiba-tiba pengsan dan sekejap saja dah meninggal.
Baru tahu, tanya balik mak anak dia, baru tahu bahawa tadi dah bacakan di Bismillah 7 ni. Bismillah 7 ni dia maknanya dia boleh menetralkan bisa. Tapi yang ni kalau saintifik pun saya sendiri pun belum jumpa lagi orang buat kajian tu, tapi kita dapat petua tu kena jaga, berhati-hati macam tu. Kan kita dah pergi, jangan pergi maknanya jangan baca dulu sebelum pergi hospital. Maknanya kalau dia balik daripada hospital dah suntik apa semua baru boleh baca. Boleh, tak apa yang tu. Sebab dia dah neutral. Kalau dia baca dulu kamu dia pergi hospital, sebab dia tak ada dah bisa dalam badan. Kan bisa dia dah jadi neutral, tiba-tiba masuk pergi hospital bagi lagi suntikkan bisa ular yang tak tahu nak lawan apa je. Jadi menyebabkan kematian. 2 kes yang berlaku. Jadi ini kena saya ingatkanlah. Jadi bacaan yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasalah baca. Dia ada 7 rangkaian di sini. Untuk rawatan semua jenis bisa, iaitu bisa gigitan ular, serangga, juga bisa sendi-sendi dalam badan. Kombinasi bacaan doanya adalah pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni mesti kalau disengat oleh binatang berbisa dan racun. Sebab ni berlaku masa Abu Sa'id Al-Khudri. Semasa dia sampai di satu kampung nak berkemah kerana di bawah misi dakwah satu kampung. Lepas tu dah maghrib, dia bagi tahu penghulu kampung dia nak bermalam dalam kampung ni. Jadi dia orang tak kenal kan. Jadi penghulu dia action, tak boleh dia kata. You tak kenal, you tak boleh bermalam di kampung kami. You pergilah bermalam di luar, di kawasan padang pasir tempat kampung kami. Tiba-tiba malam tu ketua kabilah yang kampung tu kena gigit dan kala jengking. Lepas tu dia panggil semua nak buah, tak dapat ubat. Kemudian dia teringatlah ada tadi tetamu yang mungkin mereka boleh mengubat. Dia pun pergilah tanya. Abu Sa'id Khudri kata dia boleh merawat. Dia boleh merawat, bisa. Dan tapi dia katalah kalau merawat saya nak upah lah. Kamu tak ada action sangat. Kamu halau aku bila nak minta bermalam. Aku nak satu qata'ah, dia panggil satu kumpulan kambing. Biasanya 30 ekor kambing. Dia kata boleh. Dia buat deal dulu lah kan. Dah ubat tu lah Abu Sa'id Khudri baca Al-Fatihah. Tiba-tiba sembuh serta merta. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia teringat jugalah kan. Ya Allah, sahabat-sahabat Nabi ni dia teringat kata boleh kan ambil ni. Dia kata tak apa, you simpan dulu. Nanti dia kata kita ada hajat lain. Dia pergi jumpa Nabi. Dia ceritakan macam tu. Cerita yang diubat. Nabi tanya Abu Sa'id Al-Khudri, kamu tahu macam mana? Kamu tahu daripada mana Al-Fatihah itu adalah ubat penawar racun? Abu Sa'id Al-Khudri kata, kalaulah Al-Fatihah itu adalah umul kitab ataupun ibu kepada mak Al-Quran, jadi serta-merta dia yakin bahawa memanglah boleh berubat apa jenis sakit. Nabi kata benar, itu dah betul. Itulah cerita Al-Fatihah ni memanglah untuk ubat yang bisa atau keracunan atau bisa ataupun keracunan lah. Bisa dia kombinasi racun sebenarnya. Bila bisa masuk dia jadi meracun sel-sel badan. Itu Al-Fatihah yang pertama. Yang kemudiannya bersama kombinasi Bismillah 7 namanya. Bismillah 7 Tadi satu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang keduanya Bismillahirrahmanirrahim Basir allazi laisa kamitslihi shay'un wa huwa bikulli shay'in alim. Dengan nama Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, yang tidak ada sesuatu pun sepertinya dan dia Maha mengetahui setiap sesuatu.
Itu rangkaian kedua. Dia kena baca serentak daripada Al-Fatihah, terus bismillah, kemudian bismillah kedua tadi. Bismillah ketiga, Bismillahil khalaqil alim allazi laisa kamitslihi shay'un wa huwal fatahul alim. Dengan nama Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui, yang tidak ada sesuatu pun sepertinya, dan Dia Maha Menguasai lagi Maha Mengetahui. Kemudian yang keempat, Bismillahillazi laisa kamitslihi shay'un wa huwal alimul khabir. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun sepertinya, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang kelima, Bismillahillazi laisa kamitslihi shay'un wa huwal alimul qadir. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun sepertinya, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa. Yang keenam, Bismillahirrahmanirrahim karim allazi laisa kamitslihi shay'un wa huwal azizul karim. Dengan nama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, yang tidak ada sesuatu pun sepertinya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Yang ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim allazi laisa kamitslihi shay'un wa huwal ghafurur rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, yang tidak ada sesuatu pun sepertinya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian diikuti dengan rangkaian Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ni Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin ni adalah ayat surah Yusuf ayat ke-64. Dia punya rangkaian ayat yang terakhir dikombainkan dengan wallahu wa huwa arhamur rahimin, dan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iaitu Allah sebaik-baik pemelihara dan Dia Maha Mengasihani dari segala-galanya. Dan telah berselawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, juga ke atas kaum, keluarga dan sahabatnya, dan telah selamatlah. Itu Bismillah 7. Pengalaman saya menjadi pegawai verifikasi bagi perawat-perawat yang nak dapatkan persijilan ataupun pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, sebab di bawah Akta 775 bahagian perubatan tradisional komplementari, setiap perawat dikehendaki ada siji kemahiran. Maknanya di penghujung tahun 2024 ni dia akan kuat kuasakan akta itu. Maknanya paling tidak kena ada diploma kemahiran Malaysia dalam bidang perawatan ruqyah. Jadi masa kita buat penilaian, ada juga yang kata dia tak pakai Bismillah 7, dia pakai Bismillah 11. Kata macam mana dia baca Bismillah 11? Saya tak jumpa lah dalam pengajian saya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Yang tu bukan kita nak menyalahkan, itu maknanya dalam ialah semua benar kan, berapa kali pun tak apa. Itu maknanya dia yang lawyer buruk kan, tak tahulah. Macam-macam dia punya kaedah orang ni nak mengaku kan. Itu antara pengalaman lah. Sebenarnya Bismillah ni banyak ada yang kata ni Bismillah 7. Kalau Bismillah 11 kali, berapa kali pun tak apa, berapa kali kan. Tapi maknanya macam buat-buat ke apa ke, tak tahulah kan. Tapi memang betul semua ayat Quran tu menjadi ubat. Kita tak boleh pelekehkan juga kan. Mungkin itu amalan daripada yang dia terima daripada guru dia. Maknanya kalau tidak ada unsur syirik tak apa, boleh saja berapa kali pun tak apa kan. Sebab memang ulang-ulang pun macam Al-Quran Ar-Rahman tu kan, Fabi ayyi tu kan, ayat Ar-Rahman tu Fabi ayyi tak ingat pula. Nah itu banyak kali kan diulang-ulang. Sama dengan Bismillah, boleh banyak kali ulang pun. Tapi rasanya tak jumpa lah. Saya first time jumpa calon macam tu.
Dia tapi tak ada salah. Maknanya kalau kita baca Al-Quran banyak kali berapa tak apa, tak ada masalah. Cuma kita bila kita soal lagi lebih kan apa lagi bacaan-bacaan, dia tak dapat tunjuklah. Dia kata dia baca surah Al-Qalam. Al-Qalam minta suruh dia baca, dia tak boleh baca. Dia kata nun, sampai nun dia kan tak habis-habis. Dia kata maknanya mungkin dia takut gagap ke apa ke tak tahulah. Tapi kalau pengajian kita memang kita kena tunjukkan bacaan-bacaan apa, bukan dia sendiri, dalaman dia sendiri. Maknanya itu antara penilaian yang dibuatlah. Dia kena ada menzahirkan bacaan-bacaan dia. Okey, selain daripada Bismillah 7 tu, dia kena Bismillah 7 ni dia punya pantang. Kalau dia baca Bismillah 7 saja sebagai amalan, dia punya betul lah. Bismillah 7 ni dia susah dapat dan mudah hilang. Bila kita lama sikit tak baca sendiri, macam saya pun kadang-kadang lama tak gunakan harian, dia jadi mudah nak hilang. Dia lambat dapat, mudah hilang. Dia punya bacaan hafazan. Itu Bismillah 7. Dia punya pantang kalau kita berurusan dengan ada orang buat tapai ataupun buat roti yang ada yeast atau ibu roti kan. Dia menyebabkan dia tak naik roti tu, tapai tak menjadi. Ini punya pantang. Memang betul berlaku. Kalau kita ada pengamal dia memang dia lalu orang buat tapai tak akan jadi, tak masak-masak. Dia punya pantang, mungkin tak tahu sebab apa. Untuk mengelakkan tu dia kena amalkan bersama Bismillah 5. Bismillah 5 ada bacaan khusus yang saya bagikan. Orang yang beramal dengan Bismillah 7 apabila menghampiri tempat yang membuat kuih yang menggunakan yeast atau ragi, boleh menyebabkan kuih yang menggunakan yeast seperti kuih pau, tapai tidak menjadi. Pau akan menjadi keras, begitu juga dengan tapai tidak masak. Untuk mengatasi masalah ini dan supaya orang yang beramal dengan Bismillah 7 tidak menyusahkan orang lain yang membuat kuih, maka hendaklah beramal juga dengan Bismillah 5 seperti berikut. Dia tak boleh beramal dengan Bismillah 7 saja, dia bersekali dengan Bismillah 5. Okey, Bismillah 5 bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupi. Yang keempat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang memberi kesejahteraan. Yang kelimanya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi shay'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat sesuatu di bumi juga di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dia kena combine kedua-dua Bismillah 5 dan Bismillah 7. Satu lagi Bismillah yang kita kena amalkan, maknanya setiap kali sakit, apa jenis sakit kita kena, dia nama Bismillahi Arkika. Dia tu nama spesifiknya dia adalah Ruqyah Jibril. Dah masuk lagi seminit saya baca. Bismillahi Arkika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfika Bismillahi Arkika. Ini kalau boleh baca 7 kali minimum, memang cepat sembuh insya-Allah. Dan satu lagi Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi sakimuna biizni rabbina. Yang tu kalau sakit apa yang pelik-pelik gangguan pun baca yang tu insya-Allah mujarab. Lepas tu Bismillah yang tu kan ada Bismillah, Allah tak ingat dah pula. Okeylah, kita dah azan. Sebelum azan kita baca tutup terus takut Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آمنا من كل روعة يا الله، آمنا من كل لسعة يا أرحم الراحمين، ونعوذ بالله من الشيطان المارد برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah khairi khalqillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan. Surah An-Nur ayat kedua. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Timbalan Nazir, Barisan Imam dan Bilal, seluruh jawatan kuasa, pengurusan Masjid Kampung Salak Tinggi, para asatizah, cendekiawan, ilmuwan, tok-tok guru, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat ahli jemaah Qaryah Masjid Kampung Salak Tinggi yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada saya dan tuan-tuan perempuan semua, dimudahkan segala urusan, mengharungi detik-detik kehidupan kita dengan penuh rasa syukur dan sabar. Syukur dan sabar ni adalah satu sifat hati. Syukur dan sabar ni adalah sifat hati ataupun perbuatan hati yang dia tidak boleh dilakonkan melainkan dia terbit daripada hati yang penuh rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan sabar juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dua sifat hati, dua perbuatan hati yang utama yang menjadikan orang beriman itu sebagai orang beriman yang ulung, yang hebat. Sehingga kan Nabi kata, Nabi menunjukkan rasa takjub baginda kepada orang beriman. Apabila orang beriman ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dan apabila diberi nikmat dia bersyukur. Maka Nabi kata seluruh kehidupan dia, setiap detik-detik melalui kehidupan dia tu adalah sebuah kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, malam ni kita sambung pengajian, perkongsian daripada buku Kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Muzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada dosa besar, perbincangan dosa besar yang ke-11. Perbincangan dosa besar yang ke-11 ini dia ringkas sahaja, tak berapa banyak sangat syarahan dia. Jadi malam ni kita akan insya-Allah cover dosa besar yang ke-11 dan dosa besar yang ke-12. Dosa besar yang ke-11 ni walaupun dia simple, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah sebuah dosa besar yang kalau kita buat maka Allah laknat. Kalau kita buat juga Allah laknat. Dosa besar tersebut disebut dalam hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-firaru minaz zahaf, iaitu kita lari daripada medan perang.
lari daripada medan perang adalah sebuah dosa besar. Satu dosa besar. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yuwallihim yawma idzin duburah illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan sesiapa yang berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu, kecuali ia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya ia tetaplah mendapat kemurkaan daripada Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, sedang neraka Jahannam ialah seburuk-buruk tempat kembali. Kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-16. Jadi apabila kita sebut tentang lari daripada medan perang ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dua pengecualian je. Dua sahaja pengecualian untuk kita lari daripada medan perang ataupun berundur. Dua je, nanti saya sebut. Cumanya bila kita sebut medan perang ni, maksud lari daripada medan perang ni, maksudnya dia dah sign, dia dah bersedia dan dia telah turut serta dalam peperangan. Lari daripada medan perang ni, kalau ikut dalam syarahan para ulama, adalah apabila dia telah meletakkan pengakuan setia dia kepada ketua perang, yang pada ketika itu contohnya Nabi Muhammad SAW, maka dia kena pergi perang. Tak kira lari, tak termasuk dalam dosa besar ni. Contohnya, dia ni masa dibuka offer untuk siapa-siapa nak pergi perang tu, dia tak sign. Contoh, dia tak sign. Itu tak kira sebagai lari daripada medan perang yang dimasukkan dalam dosa besar ni. Sebab ada ketika peperangan, contohnya dalam perang Badar. Perang Badar ni kalau kita ikut dalam sejarah, para sejarawan bagi tahu, dia bersifat pilihan. Perang Badar, dia bersifat pilihan. Sebab itu apabila perang Badar tu, walaupun tak ramai umat Islam ketika tu, dan sebab tu siapa yang balik daripada perang Badar tu, Nabi kata ahli Badar ni buatlah dosa apa pun Allah ampun. Ahli Badar, hebatnya ahli Badar. Sebab apa? Sebab ketika mana seruan jihad peperangan Badar tu bersifat pilihan. Dia bukan sifat semua yang mampu kena pergi. Tak macam perang lepas dari tu. Contohnya perang Uhud, perang Hunain, semua yang berkemampuan lelaki kena pergi. Kalau ada alasan kena bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya nak ceritanya apa? Nak ceritanya apabila dah sign untuk nak pergi perang, maka kalau contoh lari daripada peperangan tu, contohnya macam mana? Sama ada ketika perang tu dia lari, ataupun ketika dalam perjalanan pergi perang tu dia selinap keluar daripada barisan ataupun rombongan peperangan. Lari daripada medan perang. Dua perkara yang dikecualikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ni, ada dua sebab sahaja dia boleh lari daripada medan perang, iaitu yang pertama adalah Allah kata mutaharrifan liqital. Maksudnya dia lari tu bukan lari, tapi nak trik musuh. Kan, nak trik musuh. Jadi dalam seni-seni peperangan ni kan, kita pun bukan zaman perang lah, tapi kalau kita ada yang mungkin minat tengok cerita-cerita perang, cerita-cerita perang ni banyak yang orang putih buat pun ada, yang Islam yang bersifat Islam, yang cerita bagaimana situasi peperangan Uhud, peperangan Badar, yang bersifat contohnya animasi pun ada banyak kan. Macam-macam bahasa, ada bahasa Turki, ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu pun ada. Bahasa Inggeris pun banyak. Jadi kalau kita dapat gambarkan peperangan tu, ada antaranya yang umat Islam ni berundur. Nampak macam lari, tapi sebenarnya dia adalah untuk menipu musuh. Menipu musuh supaya contohnya masuk dalam perangkap, kemudian dikepung. Itu seni-seni dalam peperangan lah. Jadi yang pertama adalah untuk buat tipu daya kepada musuh.
Yang kedua adalah untuk berundur untuk mengumpul. Allah kata mutahayyizan ila fi'ah. Maksudnya dia berundur untuk berkumpul kekuatan bersama dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Boleh undur. Jadi itu sahaja dua sebab. Dan Al-Imam Zahabi rahimahullah pun tak bahas banyak tentang bab ni, sebab mungkin kita pun tak banyak terlibat dengan seni-seni peperangan. Tapi mungkin kalau kawan-kawan, contoh kawan saya ada kerja kagat. Kagat ni maksudnya kor agama angkatan tentera. Kagat. Ni ramai kawan-kawan saya ni dia kadang-kadang balik daripada tanah Arab, daripada Mesir. Ada seorang kawan dekat Desa Vista, dia kawan rapat dululah. Dia balik daripada Jordan. Kemudian habis daripada Jordan tu dia memang minat nak jadi tentera. Minat jadi tentera, dia masuk latihan tentera semua, jadi kagat. Kor agama, saya tak pastilah, mungkin ada ahli karyah yang tentera dalam ni kan. Tapi kagat ni maksudnya adalah satu terma yang ada dalam setiap pasukan. Kagat. Jadi kagat ni mungkin dia bincang bab ni jauh sikit kan. Hukum-hukum hakam berkaitan dengan seni-seni peperangan. Tapi kalau dalam kitab Al-Kaba'ir ini Imam Zahabi bagi mudah je, iaitu lari daripada medan perang ni adalah dosa besar, kecuali yang pertama tadi, iaitu untuk buat tipu daya, untuk terik musuh, ataupun yang kedua untuk berundur kumpul kekuatan. Dua sahaja. Lain-lain contohnya teringat isteri kat rumah lari medan perang, dosa besar. Dosa besar. Allah kata faba'u bighadabim minallah. Dia ni menjemput murka Allah, sengaja menjemput murka Allah ke atas diri dia. Sedangkan yang dia hadap ketika tu adalah mati yang paling mulia di sisi Allah, iaitu mati syahid. Kan, mati syahid. Manusia ni semua akan mati. Kan? Maka orang yang dah masuk perang ni, dia bersedia untuk mati dengan kematian yang terbaik. Kan? Kematian yang terbaik, yang darahnya tu menjadi saksi kepada dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu dimandikan. Ni hebatnya orang yang mati syahid. Jadi kenapa, maksudnya ingkihlah, kita tak tahu kan. Ingkihlah. Sebab memang Nabi SAW kata tanda akhir zaman adalah banyak peperangan. Kita tak tahu lah kan. Kita tak tahu. Mungkin kita sempat pada zaman tu ke. Maka hukum akam Islam menetapkan kalau berlaku peperangan dan kita dah masuk dalam golongan yang mampu pergi berperang, diwajibkan, para ulama pun contoh kata wajib mempertahankan negara, maka haram bagi kita lari daripada medan perang. Itu dosa besar yang ke-11, wallahu alam. Baik, kita masuk pada dosa besar yang ke-12. Yang ni mungkin lebih kena dengan situasi kita, situasi masyarakat kejiranan kita. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Kaba'ir, dosa besar yang ke-12 yang dia nak bahaskan adalah az-zina. Zina, iaitu dosa besar berzina. Wa ba'dahu, kata Imam Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi, wa ba'dahu akbaru isman min ba'. Sebahagiannya lebih besar dosanya daripada yang lain. Kerana sifat zina ni, kata Nabi SAW, ada yang bersifat zina mata, ada yang bersifat zina hati, ada yang bersifat zina secara perbuatan. Bermula dengan hati, pergi ke mata, mata pergi ke perbuatan. Maka untuk mengekang zina-zina tersebut, maka kita kena jaga supaya bersihkan hati, dan kita kena sibukkan, kata Nabi, wa atbi'il, baru ni ada seorang ustaz baca hadis 40 tu, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Nabi kata, kalau kita ni merasakan kita ada satu dosa yang kita buat secara berulang-ulang, contohnya kan, Nabi kata wa asbi'us sayyi'atal hasanah tamhuha. Kamu kena sentiasa sibukkan diri kamu buat kebaikan. Sibukkan diri buat kebaikan. Bila sibukkan diri buat kebaikan, maka Nabi kata tamhuha. Kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan, maksiat-maksiat yang kamu buat tu, sebab kamu sibuk buat benda baik. Jangan biarkan diri itu berada dalam keadaan buat perkara-perkara yang sia-sia. Jadi kalau elak benda tu, insya-Allah
kata Nabi, bukan sahaja boleh hilangkan rutin-rutin yang tak baik, rutin-rutin maksiat yang tak baik, bahkan boleh menghapuskan dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Firman Allah juga dalam surah Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yazinun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak, dan tidak pula berzina. Sesiapa yang melakukan demikian akan mendapat balasan dosanya yang pedih. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur yang saya bacakan tadi, hukuman had. Hukuman had. Dalam Islam dia ada hukuman had. Hukuman had, hukum jenayah Islam, kalau seseorang itu berzina, ada hukum dia, ada had dia. Dan dibezakan melalui jenis siapa yang melakukan zina tersebut. Dalam kisah ni, mungkin elok saya bacakan satu hadis yang mungkin tuan-tuan perempuan pernah dengar. Satu kisah seorang sahabat namanya Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ni dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan aku. Sucikan aku. Bayangkan kalau kita ni, tiba-tiba ada orang datang pada kita, tiba-tiba je, tanpa bagi salam, tanpa bagi apa, tanpa bagi mukadimah, datang kepada kita, "Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah." Kan? Ataupun, "Mat, sucikan aku, tolong aku, sucikan, bersihkan aku." Ni yang terjadi pada Nabi SAW. Dan Nabi tahu. Dia tak cakap lagi, kawan ni tak cakap lagi dia buat dosa apa, tapi Nabi tahu. Bila kawan dia cakap, "Ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan aku." Kan? Dalam hadis ni Nabi kata, "Waihak, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih." Celaka engkau. Nabi kata celaka engkau. Pergi balik, minta ampun pada Allah, taubat nasuha. Nabi tahu sebenarnya lelaki ini telah melakukan zina. Dan dia datang kepada Rasulullah untuk supaya dia minta Nabi supaya tolong bersihkan diri dia. Tapi dia tak mengaku lagi. Dia hanya cakap tahir ni. Nabi pun tak apa, tapi Nabi faham. Nabi kata balik kau minta ampun pada Allah. Balik lagi. Kan? Datang lagi, "Ya Rasulullah, tahir ni." Datang lagi. Nabi kata balik. Sampai dikatakan dalam hadis 4 kali datang. Kali keempat barulah Nabi tanya, "Fima utahhiruka?" Untuk apa? Untuk apa daripada apa? Untuk apa daripada apa aku nak sucikan kau? Barulah cakap, "Minaz zina." "Ya Rasulullah, minaz zina." Sucikan aku daripada zina. Daripada zina. Bila dia sebut secara jelas bahawasanya dia telah berzina dan dia mengaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus tanya sahabat, "Abihi junun?" Laki ni gila ke apa? Kan? Sebab apa? Sebab luar daripada adat manusia mengaku yang dia berzina di depan orang ramai. Masa tu Nabi ada dengan para sahabat. Maka Nabi nak pastikan. Nabi tanya, "Dia ni orang yang dikenali sebagai orang gila, abihi junun, dia ni gila ke?" Kan? Kemudian sahabat kata tak. Fa ukhbira annahu laisa bimajnun. Dia ni bukan junun, dia bukan gila. Kemudian Nabi tanya lagi, "Asyariba khamran?" Dia ni minum arak ke? Ataupun kamu kenal tak dia ni memang jenis minum arak ke? Maka dalam satu hadis, ada satu riwayat dikatakan, bangun seorang lelaki daripada para sahabat, fastankahu falam yajid minhu riha khamr. Dia bau pula. Dia pergi kat lelaki tu, lelaki yang mengaku zina tadi, dia bau kat mulut dia. Oh tak ada bau arak.
Kemudian barulah Nabi tanya kepada lelaki itu, azanaita, adakah kamu telah berzina? Maka lelaki ni cakap, ya, na'am. Maka barulah ketika itu diarahkan supaya lelaki tersebut direjam. Baik. Hukuman rejam, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, hukuman zina ni dia ada jenis dia. Sama ada yang melakukan zina tersebut adalah seorang yang berkahwin ataupun belum berkahwin. Jadi bagi seorang penzina yang sudah berkahwin, maka hukuman zina tu adalah direjam dengan batu hingga mati. Direjam dengan batu hingga mati. Itu hukum hakam Islam. Adapun Ma'iz bin Malik ni tadi adalah seorang sahabat yang dah berzina tapi belum kahwin. Maka dia masuk dalam satu lagi kategori, iaitu diberi sebatan dengan 100 kali sebatan. Cuma gambaran kepada bentuk sebatan itu bukanlah macam hukuman sivil pada hari ini. Hukuman sivil tu memang 1 kali sebatan, birat, tertoreh, berdarah. Kan? Kalau 3 hingga 5 kali sebatan, kalau tahan tu memang power lah. Tapi kebanyakannya hampir mati. Hanya dengan 3 kali hingga 5 kali sebatan. Itu adalah bentuk sebatan dalam sistem mahkamah sivil. Islam macam tu ke? Islam tak. Islam tak. Bahkan sebahagian ulama' mengatakan cara sebatan Islam itu bukanlah memakai macam mahkamah sivil tu dia pakai ekor pari ataupun benda yang bersifat duri yang boleh melukakan. Bahkan sebahagian mengatakan dipakai dengan rotan yang ada saiznya yang tertentu, dan ketika mana dipukul tu dikepitkan, diibaratkan sebagai kepit dengan buku dan sebat. Kepit dengan buku dekat celah ketiak dan disebat. Kalau mahkamah sivil tarik belakang kan? Kalau siapa pernah tengok tu, dia tarik hentam. Itu mahkamah sivil. Tapi kalau sistem kanun jenayah Islam, ulama kata letakkan buku. Tak boleh angkat sebat 100 kali. Bila kita fikir dalam-dalam, kita akan nampak macam alah, sebab macam tu, kita sebab anak kita pun angkat bukan main kan. Tapi sebab orang zina ni macam itu. Seakan-akan apa tujuannya? Hukum hakam Islam ni bentuk dia macam tu. Bentuknya macam tu. Macam tak ada apa-apa. Rupanya sifat hukum hakam Islam ni majoritinya adalah lebih kepada bersifat psikologi. Tujuan hukum hakam Islam ni adalah dia menyelesaikan sesuatu masalah itu. Tindakannya nampak macam kecil, tapi kesan daripada proses perjalanan hukum tu besar. Ibaratnya ulama kata hukum hakam Islam ni adalah apabila kita ni kadang-kadang tak rotan anak, tapi kita dah gantung rotan. Gantung rotan tu dah jadi psikologi untuk anak-anak supaya jangan buat benda yang tak elok. Jangan buat benda yang tak baik. Jadi hukum hakam Islam ni, terutama dalam bab hudud, dia lebih bersifat psikologi. Dan apabila proses melakukan hukuman tersebut, hendaklah bersifat kena orang datang, orang kena tengok. Supaya apa? Bila orang tengok, orang akan muhasabah. Ni adalah benda yang dosa, tak boleh buat. Hari ni dahlah, contohnya mahkamah sivil, dahlah sebatan dia tu adalah sebatan yang melukakan, memudaratkan, kan? Satu, orang pun tak tengok. Jadi di mana kesannya orang mempelajari dan bermuhasabah. Okey, ni adalah benda tak elok. Maka kesan dia kalau kita bandingkan, perbandingan antara jenayah Islam, hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah sivil ni, secara psikologinya yang lebih menyelesaikan masalah supaya orang tak buat dosa tu adalah hukum hakam Islam. Walaupun yang ganasnya adalah mahkamah sivil, tapi orang tetap melakukan perkara tersebut. Bahkan jenayah tak mampu dikurangkan.
Ini sifat hukum hakam Islam. Ini sebab Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia ni bukan sahaja dengan mata, bukan sahaja dengan akal, tapi dia ada hati. Dan Allah lah yang lebih mengenal kan, bagaimana manusia ni perlu diuruskan. Contoh analogi paling mudah dalam bab contohnya bab mencuri, hukuman orang mencuri ni potong tangan. Potong tangan tu adalah tangan yang dia ni tangan yang dominan. Tangan dominan ni kalau dia kidal lah kan, tangan ini. Tapi itu pun sebab ada perbezaan para ulama, ada yang mengatakan tangan yang tak dominan pun boleh. Supaya dia boleh mudah meneruskan kehidupan dia tu dengan tangan yang dominan. Sebahagian kata macam tu. Tapi ala kulli hal, kalau kita tengok proses untuk mendapatkan seorang penjenayah yang betul-betul bersalah adalah sangat susah. Bahkan perkara yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat sikit. Kan? Dia punya boleh kira dengan jari. Kerana apa? Kerana nak sabitkan seseorang itu dengan nisab mencuri dia, kan? Dan tidak ada syubhah. Syubhah ni contohnya apa? Dia miskin, dia mencuri, syubhah, tak kena potong tangan. Contohnya dia mencuri barang yang memang terdedah dengan kecuaian, disebabkan kecuaian pemilik dia. Curi kereta tu dalam tu ada kunci, kan? Kunci ditinggalkan, kereta tu tak berkunci di tengah jalan contohnya. Dia curi. Orang ni tak kena, walaupun yang dicuri tu adalah kereta Mercedes-Benz, mahal macam mana sekalipun, orang ni tak kena hudud. Kerana ada syubhah. Dalam hukum akal Islam dia ada hadis Nabi kata idra'ul hudud bisyubahat. Nabi kata hudud ni kita tolak dengan syubhat. Kalau 99% pasti yang dia buat, 1% kata ada syubhah, tak boleh buat. Tak boleh buat. Itu sifat. Kalau dia mengaku lain lah. Kalau mereka ini dengan bukti-bukti. Kalau dia mengaku memang kena jalan. Macam hadis Ma'is tadi. Dia datang kepada Nabi dan dia mengaku. Jadi itu sifat dan hukum akal Islam. Baik. Sekarang ni ada beberapa perbahasan. Seseorang yang melakukan jenayah dengan banyak kali, adakah dia diberlakukan hudud pun dengan banyak kali? Contohnya dalam konteks jenayah zina ni, dia berzina contohnya sebanyak 5 kali. Adakah proses hudud dijalankan sebanyak 5 kali? Jawapan dia adalah ittifaq ulama, tidak. Jawapan dia tidak. Maksudnya kalau contoh dia dah berzina 5 kali dan diadukan kepada hakim, maka dia hanya dikenakan hudud sekali. Tapi kalau lepas tu dibuat lagi, hudud yang baru. Tapi kalau contoh dalam satu masa dia melakukan zina dan kemudian dia melakukan jenayah syariah yang lain, contohnya dia mencuri, dia akan ada ikut hudud dia masing-masing lah. Okey, selesai. Soalan yang kedua, isu yang kedua dibangkitkan adalah kalau seseorang itu berzina dan dia bertaubat. Dia berzina dan dia bertaubat. Adakah dikenakan hukuman hudud kepada dia? Okey, adakah dikenakan hukuman hudud kepada dia? Maka jawapan dia yang pertama adalah, jawapan dia sebahagian, ada mazhabnya ada 3. Sebahagian yang pendapat yang pertama kata adalah orang ni kena hudud juga walaupun dia bertaubat. Yang kedua dia kata tak payah hudud sebab dia dah bertaubat. Yang ketiga kata, pendapat ketiga kata dia kena tengok. Dia kena tengok adakah jenayah tersebut dah dilaporkan kepada hakim atau belum. Kalau jenayah tersebut dah dilaporkan, maka tak payah. Kalau dah dilaporkan kena buat hudud. Tapi kalau jenayah tersebut belum dilaporkan dan dia dah bertaubat, maka orang ni tidak perlu dikenakan hudud. Ambil kias daripada hadis Ma'is bin Malik tadi. Yang Ma'is bin Malik tadi tu, yang perempuan yang kena zina tu dia tak ada. Itu lain. Itu lelaki je. Ni bagus. Tu Haji Syarif dia tanya. Okey, sini. Sifat Islam ni dia juga adalah hukum kanun jenayah syariah Islam ni, dia adalah hukum yang menjaga aib orang. Kan zina ni antara 2 orang, dia mustahil seorang. 2 orang dan lebih, boleh jadi lebih. Hari ni
macam-macam jenayah. Tapi memang ada orang dia dalam Islam kan haram. Kalau contoh seorang yang ada 2 isteri, dia melakukan hubungan tersebut secara dengan 2 isteri sekali, tak boleh, haram. Haram dalam Islam, tak boleh. Okey. Dalam Islam ni contoh, bila Maiz tadi dia mengaku, maksudnya dia berzina. Adakah Nabi pergi cari siapa pula yang berzina dengan Maiz ni? Perempuan tu, mana perempuan tu? Jadi dalam Islam ni dia memang tak cari. Sebab apa? Sebab dia jaga aib orang. Sifat dia tu adalah dia jaga aib orang. Sebab tu dalam bab menuduh orang berzina, kena ada berapa orang? 4 orang saksi yang adil. 4 orang. 3 tak boleh. 3 lelaki 2 perempuan tak boleh. 3 lelaki 2 perempuan tak boleh. Ada satu perbahasan dalam para ulama ni, 1 orang lelaki dia bersamaan dengan 2 orang perempuan. Kan? 1 orang lelaki yang adil dia samaan dengan 2 perempuan. Bab 1 lelaki adil sama dengan 2 orang perempuan ni, dia hanya dalam bab saksi hutang. Saksi muamalat boleh. Dalam bab hutang dalam surah Al-Baqarah, surah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat hutang, Allah kata tulis hutang ni 2 orang saksi. Dalam bab tu boleh. Sama ada 2 orang saksi lelaki ataupun seorang lelaki 2 orang perempuan ataupun 4 orang perempuan boleh. Tapi dalam bab jenayah Islam tak boleh. Sebab apa? Sebab sifat dia memang nak jaga aib orang. Maknanya kalau perempuan tu tak ngaku kepada Nabi, takkan dibagi tindakan. Last lah, tambah sikit sebelum saya lupa. Dan diharamkan dalam Islam ni tajassus. Tajassus ni maksudnya apa? Korek-korek. Korek tak boleh. Korek ini maksudnya dia carilah WhatsApp ke kan, email, cari dia punya akaun Facebook ke, pernah tak dia ni plan pergi kat hotel ni buat. Tak boleh. Maksudnya nak sabit seseorang itu supaya memang dia ni berzina. Lepas tu ada 4 orang pula nak jadi setting macam tu, hampir mustahil. Kita nak kata hampir mustahil. Sebab apa? Islam sangat-sangat menjaga aib orang. Maknanya kalau dapat satu tu, maksudnya dia ni memang buat jenayah dan dia tahu jenayah tu salah sampai dia boleh buat dalam bentuk umum. 4 orang ni ramai lah. Dalam bentuk ramai orang, khalayak pun dia boleh buat benda terkutuk tu. Orang macam ni memang memalukan dan merosakkan masyarakat. Tapi nak ceritanya kalau contoh, sebab berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Berlaku zaman Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar ni memang orang yang terkenal terkenal turun kepada masyarakat. Turun kepada masyarakat, dia tengok rakyat susah. Itu yang biasa kita dengar macam-macam kan. Seorang ibu yang masak batu untuk anak dia. Kan? Banyak sebenarnya kisah Sayyidina Umar ni. Kan? Ada satu kisah tu dia datang satu rumah. Seorang perempuan ni dia sedih. Sedih. Sebab apa? Sebab suami dia pergi perang. Suami dia pergi perang, dia sedih. Sebab apa? Tak ada suami. Tak ada suami, tak ada, sedih. Kan? Lepas sampai dia bermadah, dia bersyair. Dia syair, dia kata apa? Dia kata dalam syair tu, ayat mafhum dia kata, kalaulah kan, wahai diriku yang berkesorangan, kalaulah engkau ni tidak takut kepada Allah, maka nescaya akan bergegarlah katilmu itu kerana melakukan dosa dia. Sayyidina Umar dengar benda ni menggeletar. Sebab apa? Sebab lelaki dia tu melaksanakan tanggungjawab negara, iaitu pergi perang. Dia menggeletar. Balik dia tanya pada Hafsah. Hafsah ni siapa? Hafsah ni adalah Nabi juga. Bukannya tu. Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar Nabi tak ada. Hafsah ni adalah nama yang anak Sayyidina Umar, Hafsah binti Umar. Dia tanya Hafsah, berapa lama perempuan ni dia boleh tahan tak ada suami? Tak ada suami di sisinya. Dia tanya Hafsah. Jadi Hafsah cakap dia tak ada 4 bulan. 4 bulan lah maksimum. Maka Sayyidina Umar terus letak dalam apa-apa perancangan peperangan, pergi macam mana pun jangan lebih 4 bulan. Kalau seseorang suami itu menghilangkan diri, contohnya lebih daripada 4 bulan, dikira sebagai mati. Macam tu. Okey, selesai tanya.
Kalau tiada lelaki, tiada saksi dalam zina tadi, tak boleh. Tak boleh laksanakan hudud, tak boleh. Kena 4 orang. Kalau seorang tak boleh. Kalau seorang, orang yang tu dia akan dikenakan hukuman hudud yang satu lagi. Lupa nama dia. Tuduh orang berzina, hukuman qazaf. Terima kasih ya Imam Zaidi. Qazaf. Hukuman qazaf. Tuduh orang berzina. CCTV tak boleh ke? Tak boleh. Sejelas macam mana pun, asli macam mana pun, autentik macam mana pun, CCTV, kamera rakam tak boleh jadi asbab untuk melaksanakan hukuman jenayah syariah Islam yang had. Ta'zir boleh lah. Kalau ta'zir ni maksudnya ikut hakim. Hakim kata okey kena bayar denda 20,000. Ta'zir belakang cerita. Ta'zir ni diikut hakim, kebijaksanaan hakim. Tapi dalam hukum Allah, hukum yang ada dalam Quran ni, itu cara dia. Tak boleh. Tak boleh sebat, tak boleh rejam sampai mati, apatah lagi tak boleh. Dengan kamera. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, memang Islam ni sangat menjaga aib seseorang. Okey. Jadi saya balik pada soalan tadi. Kalau seseorang melakukan jenayah tersebut secara banyak kali, maka dia akan dibalas dengan sekali saja. Ya. Kalau dia lakukan secara banyak kali dan jenayah tersebut berbeza, dilakukan secara inilah, ikut jenayah apa yang dia buat. Jadi itu secara konklusi dia. Boleh ya? Macam dia kes, mula minum arak, kemudian berzina, kena semua. yang pancung je lah. Kalau kisah lah. Kalau bunuh orang, balas bunuh lah. Tak lah. Kalau kisah lah, selesai. Hukuman yang paling besar tu selesai lah. Dia, ni pun berlaku juga. Kalau contoh dia ni berzina, dia berzina, dia minum arak, lepas tu dia berzina, kan? Lepas tu dia bunuh, kan dia kena sebat dulu ke bunuh terus? Kan? Bunuh terus. Majoriti ulama kata bunuh terus, kan? Sebahagian ulama kata tak, kena jadi pengajaran kepada masyarakat, kena sebat juga. Sebat. Lepas tu dah habis sebat baru bunuh, sebab kisah. Tapi sebahagian ulama kata tak. Kerana apa? Dia bersifat menyiksa golongan orang mati. Kita logokkan kawasan tu Pun juga ada pendapat dalam. boleh juga. Ya, pendapat dalam mazhab. Itu pasal yang Nabi apa dulu lah. Ya. Ya, pelepah tamak. Ya. Betul. Tapi untuk yang ini rasanya tak boleh juga ke? Boleh. Ada mazhab mengatakan boleh. Tapi kalau contohlah, kalau hukuman tersebut ada dalam Islam, buat kat Malaysia contohnya kan, serah pada ni lah, dia akan pakar, dia akan bahas mana lagi sesuai dalam mazhab. Cuma dalam bab ni saya nak tambah ada satu perbahasan dalam kitab fiqh, membahaskan tentang apa hukum taat pemimpin. Ulul amri. Apa hukum taat pemimpin? Taat kepada Allah, kepada Rasul, ulul amri. Okey. Hukum, okey, ni yang kita faham sebab kita kena jelaskan ni. Apa hukum taat pemimpin? Wajib ustaz. Tu yang biasa kita dengar. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Okey, saya bagi satu situasi. Apa hukum bawa kereta tak ada lesen? Dosa tak? Undang-undang daripada pemimpin. Okey, soalan saya, tadi kita terfaham kan, taat kepada pemimpin tu adalah wajib. Undang-undang yang ditetapkan oleh pemimpin adalah bawa kereta kena ada lesen. Siapa bawa kereta atau bawa motor tak ada lesen, berdosa atau tak? Soalan dia. Berdosa atau tak? Tak berdosa dah, tapi dah guna. Sebab tadi wajib kita faham dah, wajib kita faham banyak kali dah. Wajib ni maksudnya kalau tak buat dosa, langgar dosa. Macam mana? Sudah. Kena ambil lesen apa ni? Okey. Baik. Dalam kitab-kitab fiqh, dia bahaskan apa hukum seseorang yang melaksanakan hudud tanpa kebenaran pemimpin. Saya cerita dulu masalah tu, nanti saya akan kiaskan dalam bab ni. Apa hukum seseorang? Contohnya, dia melihat orang yang contohnya contoh orang yang minum arak, orang yang minum arak ataupun minum arak. Kemudian dia terus melakukan hudud pada orang tu.
adakah dia berdosa? Sebab yang pertama, orang tu memang Allah suruh buat hudud, tapi dia yang buat, bukan pemimpin. Allah suruh. Jadi itu yang pertama. Tapi sekarang ni yang buat bukan pemimpin, tapi dia buat sendiri. Jawapan dia, ulama kata, seseorang yang melaksanakan apa-apa hukuman hudud ataupun qisas, contohnya dia nampak orang tu bunuh orang lain, dia pun tak tunggu pemimpin dah, aku pancung dia. Kan? Maksudnya dia melakukan hukum, dia bunuh waktu tu, dia tak berdosa. Sebab dia hudud tu. Bunuh memang malah bunuh. Jadi ulama bahas, ulama kata kalau seseorang itu dia melakukan tindakan tersebut tanpa kebenaran pemimpin, sedangkan dia bertepatan dengan hukum yang sebenar, maka ulama kata orang itu tak berdosa. Okey, tak berdosa. Pertama, kena faham dia tak berdosa. Sebab apa? Yang dia buat tu adalah suruhan daripada Allah. Cumanya fake dia tak betul. Sebab yang berhak melaksanakan hukuman hudud tu adalah pemimpin. Okey. Yang pertama, lelaki yang bunuh tu tak berdosa. Yang kedua, tapi kalau pemimpin dia nak meletakkan satu tindakan, contohnya denda, kau ni kena denda 20,000, pemimpin tak berdosa. Sebab dia ambil harta orang. Okey, nanti saya sambung balik insya-Allah. Azan boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله Okey.
Azli tanya pasal hukum merokok. Nanti sekejap lagi saya bahas bab hukum merokok, insya-Allah. Baik, balik pada tadi. Balik pada tadi. Seseorang yang contohnya dia melihat kemungkaran yang besar, contohnya dia nampak orang bunuh orang. Kemudian dia terus laksanakan kisos, bunuh. Maka orang tu tak berdosa yang pertama. Tapi yang kedua, hak pemimpin, kalau pemimpin tu ingin meletakkan satu denda dengan mengambil duit dia. Contohnya dia kata denda RM20,000, RM30,000, maka pemimpin tersebut tidak berdosa. Hak dia untuk meletakkan denda. Baik, itu yang pertama. Kias kepada masalah tadi. Kalau seseorang itu taat kepada pemimpin ni adalah sifat dia adalah ketaatannya adalah kerana taat kepada agama. Kalau arahan pemimpin itu adalah kerana mentaati agama dan maqasid syariah, maka kita wajib taat. Tapi kalau arahan tersebut dia bukan bersifat untuk menjaga maqasid syariah, tapi lebih kepada bersifat untuk menyelaraskan pengurusan negara. Kalau kita tak buat, tak dosa, tetapi pemimpin berhak meletakkan denda, apa-apa hukuman yang dia nak buat. Contoh. Apa hukum ambil lesen? Okey, kita fikir. Ambil lesen ni apa maqasid syariah dia? Jawapan dia tak ada. Yang ada adalah, yang pentingnya bukan ambil lesen. Yang pentingnya kita boleh memandu dengan cermat. Betul tak? Ada orang dia tak ada lesen, tapi dia bawa lagi cermat daripada orang yang ada lesen. Betul tak? Jadi, kalau contoh dia tak ambil lesen, itu tak dikira sebagai melanggar hukum pemimpin. Sebab apa? Sebab dia bukannya bersifat untuk menjaga maqasid syariah tadi. Kalau contoh dia ambil lesen dan dia membawa dengan berbahaya, bawa laju-laju, orang ni ada lesen pun dosa. Tapi kalau contoh tuan-tuan yang tak ada lesen ni, kemudian kerajaan, pemimpin meletakkan denda dan nak ambil harta kita, pemimpin tak berdosa kerana hak dia. Hak dia apabila dia meletakkan sesuatu peraturan, kita kena ikut. Jadi imbangan dia adalah arahan pemimpin ni dia apa sandaran agama dia? Apa sandaran agama dia? Yang kedua, kalau tak buat tak dosa. Kalau perkara yang tidak ada sandaran agama. Okey. Contoh lain. Apa hukum langgar traffic light? Langgar traffic light. Jadi sandaran agama dia adalah langgar traffic light ini membahayakan orang. Sebab apa? Sebab dia boleh jadi orang belah sana tengah laju, kita pergi gempuh. Tapi kalau pukul 3 pagi, jarang-jarang lah kan, kita pun yakin dah tengok kiri kanan kan. Kat kampung Salak pula tu kan, contohnya kan. Dan kita langgar, dosa tak? Tak dosa. Faham Faham? Okey. Adab. Ya. Adab dan hak pemimpin. Pemimpin ada hak untuk ditaati. Jadi kesinambungan daripada kefahaman ni adalah, kalau kita lawan pemimpin kerana sandaran agama, boleh tak? Boleh. Kerana Allah kata fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berbalah-balahan dalam perkara, apa-apa perkara, maka kamu kena rujuk Allah dan Rasul. Apa? Pemimpin janji tak tunai. Pemimpin ke tak pemimpin, kalau dia janji tapi tak tunai, sama je dosa. Itu jelas. Jelas. Dan saya bukan pemimpin pun, kalau dia janji tak tunai, dosa. Kerana Nabi kata sifat munafik ni, kalau dia bercakap bohong. Bila bercakap bohong. Bila berjanji iza ahdasa angkara. Bila dia bercakap dia ingkar. Okey, selesai. Balik pada tadi, hukum merokok. Hukum merokok ni nak cakap pun ramai merokok kan, tapi cakap jugalah kan. Cakap jugalah. Hukum merokok ni haram. Sebahagian ulama kata makruh. Tapi ulama moden sekarang sangat susah nak jumpa ulama yang kata makruh.
Sangat susah jumpa. Kecuali dia pun merokok. Kecuali dia pun merokok. Okey, satu situasi. Situasi yang kedua melibatkan kesihatan. Abang saya doktor. Jadi dia kata memang ada kesan psikologi, kesan kepada tubuh badan. Saya tak tahu nak bahas macam mana, kan? Tapi orang sebut kena berusaha untuk berhenti. Itu je boleh cakap, kan? Ketika mana dia berusaha untuk berhenti itu, dia terlepas satu dua, kan? Waktu tu adalah proses. Kalau dia adalah berazam, orang tu tak, kalau tadi haram tak berdosa lah, kan? Okey ya. Saya tak tahu nak cakap macam mana sekali, sebab memang susah nak jumpa. Saya tak pernah jumpa. Melainkan sebab apa? Sebab dulu-dulu memang ada perbahasan ulama, sebab dia bersifat hukum baru. Merokok ni tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi. Merokok yang kita merokok hari ni. Ada gulung ubat ke apa ke tu bab lain lah. Itu bab lain. Saya jumpa ramai sebenarnya yang betul boleh berubah. Tapi tuan-tuan perempuan tak ada lah, tapi kat bandar pun ramai juga kan puan-puan yang merokok sekarang ni. Tapi nak ceritanya, kalau kita ni adalah seorang perokok, berusahalah untuk berhenti merokok. Dan kalaulah kita ni bukan orang yang merokok, kita dekatilah kenalan-kenalan kita yang merokok supaya berhenti merokok. Bantu dia supaya berhenti merokok. Dan kalaulah kita ni bukan perokok, jangan kita ni suka kecam orang yang merokok. Sebab boleh jadi orang yang merokok tu dia memang tengah berusaha untuk berhenti daripada merokok. Boleh tak? Boleh tak? Rokok sekarang ni lain. Rokok dulu lain. Rokok sekarang lain, rokok dulu lain. Ya, dulu tembakau kosong saja. Saya tak tahu, tu Haji Syarif kata. Dulu tembakau kosong je. Kalau sebut kan, daun-daun ni gulung macam tu je. Sekarang jangan. Habis bercarut. Okey, jadi tu sikit tambah tadi untuk berkaitan dengan hukum rokok. Saya tak boleh cakap hukum rokok ni makruh semata-mata untuk jaga hati tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh. Saya minta maaf. Sebab apa? Yang ulama sebut adalah rokok ni tak ada siapa yang dekat doktor kat dunia ni kata rokok tu elok untuk kesihatan. Bahkan bukan sahaja membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain. Dan Allah kata, la tulqu bi aidikum illa tahlukah. Jangan kita sengaja mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Moga Allah bantu tuan-tuan semua untuk berhenti merokok. Jangan secara drastik, buat sikit-sikit supaya kita berhenti itu secara lama, secara selamanya berhenti. Kalau kita perlu kepada bantuan, rujuklah kepada yang pakar bagaimana cara untuk berhenti merokok. Hari ni macam-macam produk ada. Cek keselamatan, selamat ke tak, kan? Saranan KKM pun dah banyak dah keluar supaya kita berhenti daripada merokok. Baik, kesimpulan daripada untuk malam ni berkaitan dengan hukum orang yang berzina yang kita dah bahas tadi, dan saya tambah sikit berkaitan dengan hukum taat kepada pemimpin, iaitu taat kepada pemimpin ni sekiranya arahan ataupun undang-undang tersebut adalah selari dengan saranan-saranan maqasid syarak, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta dan sebagainya, maka wajib kita taat. Tapi sekiranya perkara tersebut adalah wajib kita taat tu, maksudnya kalau tak buat dosa. Macam orang yang memandu secara berbahaya, dosa. Tapi kalau sesuatu undang-undang tu adalah hanya bersifat keselarasan, kan? Memudahkan orang, memudahkan polis kenal siapa orang yang dah lalu proses untuk belajar memandu dan belum belajar memandu, maka dia wajibkan lesen. Siapa yang sekarang ni tak ada lesen tapi dia tetap bawa motor dan bawa kereta, orang ni tak berdosa. Kerana untuk bawa motor dan kereta ni dia kena apa? Dia kena ada kemahiran, bukan kena ada lesen. Kemahiran itulah untuk menjaga agama dan menjaga nyawa supaya orang lain tak tergabai. Kalau orang tu ada lesen tapi dia bawa juga sedangkan dia tak mahir, kadang-kadang dia pas juga kan. Dia tak mahir. Orang ni pun tak boleh selalu bawa kereta. Mungkin dia ada penyakit gugup ke dan sebagainya. Kan? Jadi
Tuan-tuan kena tengok apa-apa arahan ke majikan suruh contohnya kan. Jangan kita kata semua majikan suruh tak buat dosa. Ni silap faham. Sebab apa? Tu dalil. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kena tengok apa saranan dia. Kalau dia kata apa majikan kata kena kerja ikut masa, itu wajib. Tak buat dosa. Tak buat dosa kerana amanah. Kerana amanah. Tapi contoh dia kata tolong pergi bank jap kan, urusan peribadi dia. Urusan peribadi dia contoh kan. Ini tak ada selari dengan apa-apa maqasid syariah. Jadi tak wajib taat. Tak wajib taat. Kalau saja nak tolong tu lain cerita lah. Lain cerita. Tapi nak cerita kalau kita geram tu solat jemaah tu. Yang dosa lah jelas lah tu. punya ketua kan. Dia tak bagi. Cubalah cari kerja lain lah. Baik. Jadi itu saja untuk malam ni. Saya minta maaf kalau ada tersasul. Kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tegur, saya tersalah bicara, boleh tegur. Imam Zaidi pun selalu diskusi dengan saya pun kadang-kadang ada benda yang saya tersalah sebut. Kita diskusi. Kalau tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Sebab saya juga manusia, saya juga melakukan kesilapan. Baik, itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.